Halo semua. Baru-baru ini, komuniti dan forum antarabangsa tiba-tiba digemparkan dengan satu topik yang sangat luar biasa, membuatkan sesiapa yang mendengarnya pasti ingin tahu lebih lanjut. Sekumpulan besar warga asing, yang pada asalnya hanya datang ke Malaysia untuk jangka masa pendek sama ada untuk melancong, urusan kerja, atau belajar telah menunjukkan satu fenomena kolektif, di mana mereka seolah-olah gaib, bukan hilang secara fisikal, bukan juga karena paspor mereka dicuri atau terlibat dalam masalah. Sebaliknya, selepas mereka merasai sendiri kehidupan seharian di Malaysia, dari lubuk hati mereka, timbul satu perasaan yang sangat kuat untuk tidak mahu kembali ke negara asal mereka. Kisah ini meletup di sebuah forum perbincangan yang sangat populer di Amerika Syarikat. Sebuah kiriman telah mendapat sambutan yang luar biasa tinggi, dengan tajuk yang cukup mendebarkan. Adik saya pergi melancong ke Malaysia dan terus putus hubungan. Penulis kiriman itu berada dalam keadaan cemas. Katanya, adiknya pada mulanya hanya merancang untuk mengembara secara solo di seluruh Malaysia selama beberapa minggu untuk merasai suasana unik di Asia. Namun, tarikh penerbangan pulangnya sudah lama berlalu, tetapi kelibatnya langsung tidak kelihatan di lapangan terbang. Panggilan telepon tidak dijawab. Mesej hanya dibaca tanpa balasan, dan media sosialnya sunyi sepi. Seluruh keluarga panik, menyangka dia mungkin sesat di dalam hutan atau diculik. Setelah bersusah payah, mereka akhirnya berjaya menghubunginya. Dalam panggilan video itu, dengan nada yang sangat tenang dan santai, adiknya berkata, "Saya sangat gembira di sini. Sejujurnya, saya tidak dapat mencari satupun alasan untuk pulang." Kenyataan itu membuatkan keluarganya di seberang lautan Atlantik terdiam 1000 bahasa. Apa sebenarnya yang telah berlaku? Adakah dia terkena buatan orang? Fenomena aneh ini kini diberi gelaran yang kedengaran seperti istilah perubatan di internet, sindrom enggan pulang. Individu-individu ini pada mulanya hanya berniat untuk singgah sebentar di Malaysia. Namun, beberapa minggu bertukar menjadi beberapa bulan, dan beberapa bulan bertukar menjadi bertahun-tahun. Apabila mereka tersedar, mereka sudah pun menetap di Malaysia selama bertahun-tahun dan merasakan semua itu berlaku secara semula jadi, logik, malah membawa kebahagiaan yang belum pernah dirasai. Jumlah penagih Malaysia ini semakin meningkat di seluruh dunia, membuatkan mereka yang belum pernah ke sini tertanya-tanya. Jika bercakap tentang lanskap bertaraf dunia, bukankah Switzerland, New Zealand, dan Kanada memilikinya? Jika bercakap tentang makanan dan pusat beli belah, di era globalisasi ini, bandar besar mana yang tidak mempunyai restoran mewah dan gedung serba mewah? Apakah sebenarnya daya tarikan istimewa pulau kecil ini yang mampu membuatkan warga barat yang sudah menjelajah dunia seakan-akan terpukau, sanggup meninggalkan kehidupan lama mereka hanya untuk menetap di sini? Apabila ditanya, mereka serentak memberikan satu jawaban yang agak misteri. Kehidupan seharian di Malaysia mempunyai satu daya tarikan yang sangat istimewa. Perhatikan, apa yang mereka maksudkan bukanlah perasaan kagum seorang pelancong, tetapi satu kejutan yang sangat tenang namun menyentuh jiwa secara mendalam. Bagaimana mungkin kehidupan seharian boleh membawa kejutan jiwa? Hari ini, kita akan membongkar misteri ini melalui pengakuan paling jujur dan ikhlas dari warga-warga asing ini. Kita akan melihat bagaimana daya tarikan kehidupan seharian di Malaysia, yang kelihatan biasa tetapi membuatkan sesiapa sahaja melekat dan sukar untuk dilepaskan, telah menyebabkan mereka datang dan tidak mahu pergi lagi. Video hari ini akan menggali kebenaran di sebalik fenomena ini melalui suara hati warga asing yang tidak mahu pulang. Kebenaran ini mungkin sesuatu yang kita, sebagai rakyat Malaysia yang sudah terbiasa dan kebas, telah terlepas pandang. Ia mungkin adalah perkara yang paling menarik dan istimewa tentang Malaysia, apabila kami menemu bual secara mendalam warga asing yang memilih untuk tinggal ini, bertanya kepada mereka apa yang hebat sangat tentang Malaysia sehingga sanggup meninggalkan segalanya, jawaban mereka hampir tidak pernah menyentuh perkara yang kita sangkakan. Bukan menara berkembar Petronas, bukan keindahan Batu Caves, dan bukan juga pemandangan indah di pulau-pulau peranginan. Dengan sepenuh hati, mereka berkata, perkara yang benar-benar mengejutkan mereka, malah membuatkan mereka mula menilai semula kehidupan, adalah kehidupan seharian kita yang dianggap biasa. Bagi mereka, kualiti hidup itu terlalu tinggi, sehingga sukar untuk dipercayai.
Pengalaman pertama menaiki MRT di Kuala Lumpur sahaja sudah cukup untuk meruntuhkan seluruh pandangan nilai barat mereka. Seorang lelaki Perancis dari Paris menulis di blognya, "Kali pertama saya menaiki MRT Kuala Lumpur, saya sangat terkejut sehingga tanpa sadar saya menggigit jari. Lantainya berkilat seolah-olah bercahaya, tiada langsung contengan di dinding, dan yang paling menakjubkan, suasana di dalam gerabak sangat senyap. Tiada siapa yang membuat bising, dan semua orang beratur dengan tertib. Di matanya, ini bukanlah sebuah sistem kereta api bawah tanah biasa, tetapi sebuah kapsul angkasa yang penuh dengan ketertiban. Bagi kita, ini adalah perkara biasa, tetapi bagi mereka, ia adalah satu keajaiban yang tidak dapat dibayangkan." Dia mengeluh, kereta api bawah tanah di bandar-bandar besar seperti Paris dan London selalunya kotor seperti tapak pelupusan sampah, tikus berlari-lari, dan bunyi bisingnya boleh memekakan telinga. Keadaan keselamatan pada waktu malam sangat membimbangkan sehingga tiada siapa berani menaikinya seorang diri. Jeritan dan makian di dalam gerabak lebih kuat daripada pengumuman stesen, dan bau tandasnya terlalu busuk untuk didekati. Jadi, apabila mereka tiba di Malaysia dan melihat persekitaran yang hampir sempurna bersihnya serta kesadaran sivik yang diamalkan oleh semua orang, otak mereka seakan-akan terhenti. Pikiran pertama yang muncul biasanya ialah, ini bukan bumi. Ini pasti dunia asing dengan tahap peradaban yang sangat tinggi. Seorang pelajar pertukaran wanita dari Kanada berkongsi pengalamannya menaiki MRT Kuala Lumpur pada waktu puncak. Walaupun sesak seperti tin sardin, suasana di dalam gerabak begitu senyap sehingga kan bunyi jarum jatuh pun boleh didengari. Dia berasa sangat terkejut dan sedikit keliru pada masa itu. Di negaranya, dalam ruang yang sesak begitu, pasti akan dipenuhi dengan rungutan, perbualan telepon yang kuat, dan ketegangan akibat pergeseran fisikal. Tetapi di Kuala Lumpur, semakin ramai orang, semakin senyap pula keadaannya. Dia juga perasan satu perincian kecil. Seorang budak lelaki berusia sekitar 5 atau 6 tahun, dipimpin oleh ibunya, menaiki gerabak dengan senyap. Dia duduk dengan sopan di sudut kerusi, kakinya dirapatkan, langsung tidak mengganggu penumpang lain. Daripada pemerhatian itu, dia membuat kesimpulan, di sini adab sopan bukanlah peraturan mati yang tertulis di dinding, tetapi budaya yang tersemat mendalam di dalam tulang setiap individu, dizahirkan dalam setiap perincian kecil kehidupan. Kekuatan budaya ini bukan sahaja kelihatan di dalam MRT. Apabila Anda masuk ke kedai serbaneka, kafe, stesen, atau kedai kecil yang tidak bernama di tepi jalan, semua kaki tangan sangat ramah. "Selamat datang. Terima kasih. Sila datang lagi," sentiasa kedengaran. Senyuman ikhlas di wajah mereka membuatkan Anda benar-benar merasa dihormati. Seorang profesor pertukaran dari Jerman, Markus, tidak akan pernah melupakan pengalamannya pada hari pertama di Malaysia ketika mengunjungi sebuah kafe berhampiran universitinya. Karena terlalu ramai pelanggan, kopinya lambat 5 menit. Apabila pelayan menghantar kopinya, dia berulang kali menunduk dan memohon maaf. Sikap ikhlas itu membuatnya tergamam dan berasa serba salah. Di kebanyakan negara barat, layanan mesra selalunya perlu dibeli dengan tip yang banyak. Tetapi di Malaysia, kemesraan ini bukanlah lakonan untuk perniagaan, tetapi layanan tulus yang datang dari hati. Perasaan terharu ini akan perlahan-lahan berakar di dalam hati dan menjadi semakin mendalam. Jika kebersihan dan kesopanan adalah lapisan pertama yang mengejutkan mereka, maka perkara seterusnya inilah yang benar-benar meruntuhkan benteng pertahanan psikologi mereka, mencetuskan pemikiran, "Saya mahu tinggal di sini selamanya." Daya tarikan utama itu ialah tahap kepercayaan dan keselamatan yang sangat tinggi. Di Malaysia, jika barang Anda hilang, kebarangkalian untuk menemuinya semula adalah sangat tinggi. Telepon bimbit atau dompet yang tertinggal di kafe yang sesak, di tempat duduk belakang teksi, atau di bangku taman di negara-negara barat, Anda mungkin akan berputus asa. Anda perlu menghabiskan masa untuk membuat semula semua kad pengenalan dan kad kredit. Tetapi di Malaysia, lebih daripada 90% peluang, barang itu akan ditemui semula dalam keadaan sempurna dan diserahkan ke balai polis berdekatan atau counter station. Apabila Anda pergi menuntutnya, Anda akan dapati uang tunai dan kad kredit di dalamnya tidak kurang satu pun.
Amalan kolektif memulangkan barang yang dijumpai ini adalah sesuatu yang sangat jarang berlaku di banyak tempat di dunia, seperti memenangi loteri. Seorang pelajar Amerika yang belajar di Malaysia, Daniel, berkongsi ceritanya. Suatu ketika, dia sedang menyiapkan laporan akhir di sebuah kafe. Karena terlalu letih, dia secara tidak sengaja meninggalkan telepon bimbit model terkininya di atas meja. Dia hanya menyadarinya apabila tiba di asrama. Jantungnya hampir gugur, menyangka telepon itu akan hilang selama-lamanya. Dengan harapan tipis, dia bergegas kembali ke kafe. Sebaik sahaja melangkah masuk, seorang pekerja tersenyum dan proaktif bertanya, "Adakah Anda mencari ini?" Lalu mengeluarkan teleponnya dari bawah kaunter, dibalut kemas dengan tisu. Daniel tergamam, pikirannya kosong, dan dia hampir menitiskan air mata. Katanya, di negaranya, dalam situasi seperti itu, 100% pasti akan dicuri. Tetapi di Malaysia, kepercayaan antara satu sama lain adalah package asas dalam kehidupan seharian. Rasa kepercayaan ini, apabila diperluaskan, membentuk sesuatu yang paling berharga bagi warga asing, malah sesuatu yang sanggup mereka korbankan segalanya untuknya. Rasa selamat. Di Malaysia, ada satu perkara yang kita anggap biasa, tetapi bagi mereka, ia adalah kemewahan terunggul. Seorang wanita boleh keluar seorang diri pada tengah malam dengan selamat. Coba tanya mana-mana wanita asing yang pernah tinggal di Malaysia, reaksi mereka hampir sama. Ini sungguh luar biasa, rasa seperti dalam mimpi. Di banyak negara di dunia, termasuk beberapa bandar besar terkemuka di Eropah dan Amerika, adalah pantang larang bagi seorang wanita untuk keluar bersendirian selepas hari gelap. Tetapi di Malaysia, tidak kira di stesen MRT tengah malam, kedai serbaneka, lorong-lorong sunyi, atau laluan pejalan kaki di Taman Tasik, Anda mungkin hanya perlu risau tentang gigitan nyamuk, tetapi langsung tidak perlu bimbang tentang keselamatan diri. Kebebasan tanpa rasa takut ini tidak ternilai bagi warga asing. Ia bukan konsep abstrak, tetapi faktor penting yang secara langsung mempengaruhi kualiti hidup. Seorang pelajar wanita Amerika bernama Elisa berkongsi detik ajaib yang membuatnya jatuh cinta dengan Malaysia dan akhirnya memutuskan untuk berhijrah. Kali pertama dia datang ke Malaysia adalah pada bulan September yang lembab dan panas. Penerbangannya tertangguh teruk. Apabila dia selesai mendaftar masuk ke hotel, jam sudah menunjukkan pukul 12 tengah malam. Dia letih dan lapar, perutnya berkeroncong. Dengan memberanikan diri, dia keluar dari hotel untuk mencari makanan. Dia teringat kembali, pada masa itu jantungnya berdegup kencang. Di Amerika, seorang gadis muda keluar mencari makan seorang diri pada waktu itu dianggap sebagai tindakan yang sangat berbahaya. Tetapi apabila dia melangkah ke jalan-jalan di Kuala Lumpur, dia langsung tidak berasa takut. Sebaliknya, dia diselubungi oleh satu perasaan aman yang luar biasa. Jalan-jalan terang benderang dengan lampu jalan yang sangat cerah. Ada orang lalu lalang, tetapi tiada siapa yang memandangnya dengan pandangan yang tidak selesa atau mengancam. Malah, orang yang berselisih dengannya akan mengangguk sedikit sebagai tanda sapaan. Dia mengimbas kembali. Pada saat itu, dia merasakan seolah-olah seluruh bandar sedang melindunginya secara senyap. Kemudian, dia masuk ke sebuah kedai serbaneka 24 jam di simpang hotelnya. Pintu otomatik terbuka perlahan, dan pendingin hawa yang sejuk menyambutnya. Kedai itu begitu bersih sehingga lantainya berkilat. Rak-raknya penuh dengan pelbagai barangan, bungkusan nasi lemak, sandwich, pelbagai jenis salad, pencuci mulut yang menarik, pelbagai minuman, malah stocking, seluar dalam, dan kabel pengecas juga ada. Dia terpegun dan tidak dapat menahan rasa kagum. Ini kedai ajaib. Pekerja kedai menyapanya dengan mesra. Semasa membayar, pekerja itu proaktif bertanya sama ada dia mahu makanannya dipanaskan. Jumlah keseluruhannya hanya sekitar RM10. Dia pikir dia salah dengar. Di Amerika, hidangan yang begitu lengkap sekurang-kurangnya berharga $10 AS. Tetapi di sini, bukan sahaja murah, malah lebih lazat daripada makanan segera mewah di negaranya. Pada saat itu, satu pikiran yang kuat muncul di benaknya. Jika saya boleh tinggal di sini selamanya, saya pasti akan menjalani kehidupan yang paling aman dan selesa. Bolehkah Anda percaya?
Sebuah kedai serbaneka kecil mampu membuatkan seorang warga asing berpikir untuk berhijrah. Bagi kita rakyat Malaysia, ini mungkin agak mengejutkan. Tetapi baginya, ia adalah gabungan sempurna antara keselamatan mutlak, perkhidmatan yang prihatin, dan makanan berkualiti tinggi pada harga yang berpatutan. Sebelum pulang ke negaranya, dia sengaja pergi semula ke kedai serbaneka itu, berpikir di dalam hati, saya mesti kembali dan menetap di sini suatu hari nanti. Bagi kita, kedai serbaneka hanyalah sebahagian daripada kehidupan seharian. Tetapi bagi warga asing ini, ia adalah penyelamat yang paling hangat di sudut jalan pada larut malam. Dan perasaan selamat itu mungkin telah mengubah seluruh hidup mereka. Semakin ramai orang terpikat oleh cahaya peradaban ini dan akhirnya membuat keputusan, saya tidak akan pulang, saya akan tinggal di sini. Apabila warga asing ini benar-benar kembali ke tanah air mereka yang biasa, saat mereka melangkah turun dari kapal terbang, ramai yang berkata mereka merasakan dunia tiba-tiba menjadi kasar. Seorang lelaki British, Liam, yang menjadi pelajar pertukaran di Malaysia selama setengah tahun, memberikan gambaran yang paling klasik. Pada hari pertama dia pulang, sebaik saja menaiki London Underground, dia benar-benar kecewa. Lantai gerabak melekit dengan gula-gula getah yang menjijikkan dan kotoran yang tidak diketahui. Sampah ada di mana-mana. Ada orang menjerit-jerit di telepon, malah ada yang tidur di atas lantai yang kotor. Selama setengah tahun di Malaysia, pemandangan yang dilihatnya di dalam MRT ialah orang ramai menghargai ruang awam, saling bertolak ansur, dan tidak membuat bising. Tetapi di tanah airnya, orang ramai seolah-olah menganggap gerabak itu seperti halaman belakang rumah mereka. Dia merasakan bahwa standar kebersihan, ketertiban, dan kesenyapan di Malaysia tanpa disedari telah tertanam di dalam mindanya, membuatnya tidak lagi dapat menyesuaikan diri dengan keadaan huru-hara di negaranya. Dia berkata, saya tidak boleh kembali lagi. Apabila Anda sudah terbiasa dengan keselesaan, layanan prihatin, penjagaan kesehatan dan keselamatan di Malaysia, kembali ke tempat lain akan terasa serba tidak kena. Fenomena tidak tahan dengan kekotoran, kekasaran, dan ketidakselamatan di negara sendiri selepas pulang dan merindui Malaysia ini sedang merebak secara senyap. Forum Antarabangsa kini menggelarnya Sindrom Kehilangan Malaysia, Malaysia Lost Syndrome. Lihat sahaja di laman sosial antarabangsa sekarang, penuh dengan kiriman seperti ini. Pasar raya di Amerika sangat kotor, saya tidak tahan. Baru saya sedar restoran di Eropa tidak memberi air percuma secara otomatik. Tekanan berjalan seorang diri di New York pada waktu malam membuatkan saya ingin menangis. Saya sangat rindukan tengah malam di Malaysia. Kenapa begitu sukar mencari tandas awam yang bersih di London? Inilah bahagian paling menakutkan tentang sindrom kehilangan Malaysia. Ia bukan membuat Anda merindui pemandangan indah, tetapi membuat Anda merindui peradaban yang sebenar. Ia membuat Anda tiba-tiba sadar bahwa perkara-perkara yang dianggap sebagai hak asasi di Malaysia, keselamatan, ketertiban, rasa hormat sebenarnya adalah kemewahan yang sukar diperoleh di negara sendiri. Seorang wanita dari Denmark, Emma, berkata selepas pulang ke negaranya, dia mendapati dirinya menjadi seorang yang mudah marah setiap hari, kerana dikelilingi oleh orang yang mementingkan diri sendiri dan tidak mempedulikan perasaan orang lain. Selama setahun di Malaysia, semua orang saling bertimbang rasa dan mengambil berat antara satu sama lain, membuatkan perasaannya setiap hari sangat tenang. Kini, dia sedang serius mengkaji cara untuk memohon peluang pekerjaan di Malaysia. Ini adalah peringkat akhir sindrom kehilangan Malaysia, mesti kembali. Hari-hari di Malaysia bagi mereka bukan lagi sekadar kenangan perkutian, tetapi perasaan sebenar menyentuh sebuah masyarakat yang ideal. Apabila perasaan itu sudah dialami, ia tidak akan dapat dilupakan. Apabila Anda kembali ke negara asal dan berhadapan dengan kehidupan seharian yang dingin dan tegang, kenangan tentang negara ideal itu akan terus muncul, menggoda jiwa Anda. Alangkah baiknya jika dapat kembali kepada ketenangan itu. Alangkah baiknya jika dapat kembali ke tempat yang teratur dan penuh kepercayaan itu. Suara hati ini, melalui internet, sedang tersebar secara senyap, tetapi teguh di setiap pelosok dunia, akhirnya membuatkan mereka mengambil keputusan yang mengubah hidup. Saya mahu kembali ke Malaysia. Saya tidak akan pergi lagi. Tinggal di Malaysia kini telah beralih dari sekadar lawatan atau pengajian kepada dorongan kuat untuk menetap.
Jumlah warga Malaysia baru ini kini meningkat dengan pesat di seluruh dunia. Forum perbincangan antara bangsa dipenuhi dengan topik-topik seperti, "Suatu hari nanti, saya pasti akan menetap di Malaysia. Tolong ajarkan saya cara memohon status pemastautin tetap di Malaysia. Saya akhirnya berjaya menetap di sini. Mengapa mereka begitu ingin tinggal di Malaysia? Bukan hanya kerana ia menyeronokkan, tetapi kerana mereka telah menemui rahsia teras negara ini. Rahsia pertama, rasa aman dalam kehidupan yang ekstrem. Keselamatan begitu baik sehingga kanak-kanak boleh menaiki MRT sendiri ke sekolah. Barang yang hilang akan ditemui semula tanpa diusik. Bagi warga asing, terutamanya wanita, rasa aman ini seperti mimpi. Malaysia adalah salah satu daripada segelintir tempat di dunia di mana mereka boleh pergi kemana sahaja dengan bebas. Kebebasan ini tidak ternilai. Rahsia kedua, kesempurnaan. Perkhidmatan awam dan infrastruktur. Mendapatkan rawatan perubatan sangat mudah, berkualiti tinggi, dan berpatutan. MRT, bus, dan kereta api hampir tidak pernah mengalami kelewatan yang serius. Seorang jurutera dari Itali, Luca, berkata, "Di Malaysia, saya benar-benar merasakan diri saya dihormati sebagai manusia. Di Itali, kecekapan kerajaan rendah dan infrastruktur awam kucar-kacir. Tetapi di Malaysia, sama ada pengangkutan, perpustakaan, atau sumber komuniti, kepelbagaiannya mengejutkan warga asing. Yang paling penting, ini adalah dunia tanpa pertengkaran. Ini sahaja sudah menyelamatkan jiwanya. Tetapi, adakah Anda fikir berpindah dan menetap di Malaysia itu mudah? Salah. Halangan bahasa, perbezaan budaya, prosedur menyewa yang rumit, dan syarat visa kerja setiap satu adalah cabaran yang besar. Terutamanya, mempelajari bahasa Melayu mendengar, bertutur, membaca, dan menulis bagi orang barat, ia seperti tulisan dari langit, halangan pertama yang membuatkan ramai berputus asa. Namun, yang paling mengejutkan, ialah semakin ramai yang berjaya melepasi halangan-halangan ini. Mereka benar-benar mendaftar untuk kelas bahasa Melayu, menghabiskan banyak masa berlatih menulis, dan bersungguh-sungguh mempelajari budaya tempatan Malaysia. Ini bukan lagi sekadar keinginan untuk tinggal, tetapi keinginan untuk benar-benar berintegrasi ke dalam masyarakat Malaysia dan menjadi sebahagian daripadanya. Seorang pelajar British yang menjalani program pertukaran di Pulau Pinang selama setahun, pada mulanya sangat bergelut kerana masalah bahasa. Dia tidak faham lohat utara. Tetapi, Pak Cik di pasar akan tersenyum dan memanggilnya adik. Kehangatan yang melangkaui bahasa itu perlahan-lahan menyentuh hatinya. Kad pelajarnya yang hilang di stesen bas cepat sahaja dipulangkan. Kanak-kanak sekolah rendah yang ditemuinya dalam perjalanan ke universiti setiap hari akan menjerit good morning kepadanya. Perkara-perkara kecil ini membuatnya secara semula jadi sebati dengan masyarakat. Selepas kembali ke England, dia sangat merindui kemesraan itu dan akhirnya kembali ke Malaysia. Terdapat juga seorang pekerja mahir dari Filipina, Edilon. Dia bekerja di sebuah kilang. Walaupun pada mulanya sering dimarahi oleh penyelianya, dia menyadari di sebalik bebelan itu tersembunyi niat ikhlas agar dia belajar dan menjadi lebih baik. Kini, dia sedang menabung sambil belajar bahasa Melayu dengan matlamat untuk membina keluarga di sini. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, masyarakat Malaysia juga semakin proaktif mengalu-alukan bakat asing. Pelbagai buku panduan dui bahasa, sumber, dan kursus menjadi semakin lengkap. Seorang jurutera Amerika, Jenna, berkata, semasa bekerja di Malaysia, dia mendapati bahawa membantu orang lain menjadi satu kegembiraan yang semula jadi. Ucapan terima kasih yang tulus dari rakan sekerja sudah cukup untuk menggembirakannya sepanjang hari. Ini bukan lagi sekadar melancong di Malaysia, tetapi benar-benar hidup di sini, membina rasa kekitaan dalam jiwa. Warga asing yang benar-benar menemui daya tarikan Malaysia ini sedang menggunakan tindakan mereka untuk membuat pilihan penting dalam hidup. Seorang pengguna internet dari Amerika meninggalkan komen yang paling tepat di sebuah forum. Malaysia ini pada dasarnya adalah sebuah planet yang lain. Dalam bebenang perbincangan yang panjang itu, penuh dengan kejutan dan rasa terharu daripada mereka yang pernah ke Malaysia. MRT bersih. Selamat pada tengah malam, kedai serbaneka murah dan bagus. Ini sihir. Sudah tentu, ada juga yang akan mengadu.
Tekanan di tempat kerja di Malaysia kadangkala terlalu tinggi, hubungan sesama manusia terlalu rumit, dan halangan bahasa membuatkan seseorang merasa sunyi. Tetapi yang paling ajaib ialah, selepas mereka mengadu, hampir semua akan menambah satu ayat. Tetapi, walaupun begitu, saya masih sangat ingin tinggal di Malaysia. Fakta ini sudah cukup membuktikan betapa menariknya hakikat sebenar Malaysia, bukan? Bagi kita, penduduk tempatan, stesen yang bersih, layanan yang mesra, dan jalan-jalan yang teratur mungkin adalah perkara biasa yang sudah menjadi kebiasaan, malah kita mungkin menganggapnya masih belum cukup baik. Tetapi kita tidak sadar bahwa bagi orang lain di dunia, ini adalah harapan yang diidam-idamkan. Jadi sekarang, ada sekumpulan warga asing yang sangat terpikat oleh perkara-perkara kecil yang kita anggap remeh ini. Mereka bekerja keras, belajar bahasa Melayu, hanya untuk menjadi sebahagian daripada tanah ini. Ini bukan sekadar kekaguman terhadap Malaysia. Ini adalah satu bentuk persefahaman dan kepercayaan yang merentasi sempadan. Ia mengingatkan kita, penduduk tempatan yang kadang-kadang merasa cemas, untuk lebih menghargai keindahan negara kita. Orang yang pergi ke Malaysia tidak akan kembali. Di sebalik ayat ini, ia bukan hanya tentang kemudahan atau makanan yang sedap. Ia sebenarnya mewakili ketertiban, rasa hormat, dan ketenangan jiwa yang telah lama hilang. Bagi Anda dan saya yang tinggal di Malaysia, ini hanyalah kehidupan seharian. Tetapi bagi sesetengah orang, ia mungkin adalah keajaiban hangat yang mengubah nasib hidup mereka. Cawan teh tarik yang mudah didapati di tangan Anda, kedai mamak yang masih terang benderang pada larut malam, platform LRT yang bersih luar biasa, perkara-perkara kecil yang kelihatan remeh ini. Mungkin adalah sebab sebenar mengapa seseorang dari seberang dunia tidak mahu pulang ke rumah. Kehidupan seharian di bawah kaki kita ini sebenarnya bersinar dengan cahaya peradaban. Jika video ini dapat membuat Anda melihat semula keindahan tanah air Anda, itu adalah penghormatan terbesar bagi saya. Dan sila dengarkan dengan teliti mengapa dunia begitu tergila-gila dengan Malaysia. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Pada pendapat Anda, apakah sebab sebenar di sebalik kuasa ajaib Malaysia yang membuatkan orang enggan pulang? Selamat datang untuk meninggalkan komen dan berkongsi pandangan Anda.